Dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang terkini yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, yaitu Ali Biju, yang mengkritik yaitu Anwar salah, bukan tugas speaker tentukan majoriti PM. Dan di sini juga saya baca yang mana dia mengatakan bahawa dia menyifatkan serangan bekas bosnya terhadap speaker itu sebagai benar-benar berniat jahat. Ali juga mengecam pemimpin pemegang itu kerana bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Ali Biju, yang mana YB Ali Biju ini adalah, kita tahu, dia MP Seratok Sarawak. Jadi kenyataan ini dikeluarkan, saya baca. So di sini kita lihat semenjak daripada semalam saya lihat Zuraida yang kritik ketua pembangkang. Hari ini saya lihat Ali Biju pula kritik ketua pembangkang. Mereka ini adalah mereka yang digelar oleh geng PKR sebagai geng skitul, yang mana mereka ini melompat daripada PKR dan menyokong Parti Bersatu yang menubuhkan kerajaan yang ada hari ini. So mereka ini dilihat juga sebagai orang yang tidak mengenang budi kerana mereka mengkhianati Parti PKR, yang mana watikah mereka untuk bertanding sebagai MP dahulu adalah disain oleh ketua pembangkang, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Izzah, untuk mereka menjadi calon di kawasan mereka. Apabila menang, mereka lompat parti dan menyokong parti lain serta mengkritik parti lama mereka. Inilah pemimpin yang kita lihat hari ini, yang mereka cuba tunjuk hero pada saya rakyat. Mereka ini adalah membohongi rakyat, yang mana dia spinkan kata-katanya. Sekarang ini, kalau kata Perdana Menteri tidak boleh speaker nak tunjukkan ataupun nak menentukan majoriti PM, maka kenapa apabila kita lihat sidang Dewan Rakyat ini harus Perdana Menteri itu ataupun speaker itu membuat undi percaya atau tidak percaya? Kenapa tidak dibuat? Buatlah. Kenapa kamu tidak cadangkan? YB Ali Biju tidak sedar ke apa yang dia perkatakan ini? Hari ini yang rakyat mahu, yang pemimpin pembangkang mahu, Perdana Menteri kamu itu buat undi percaya dan tidak percaya. Tak payah kamu nak pergi ceritakan artikel 43/4 tu. Tidak perlu. Kalau itu boleh dibuktikan, maka tidak ada kritikan pada ketua pembangkang kepada speaker. Kerana memang betul rakyat seperti saya pun lihat speaker ini memihak kepada Perdana Menteri untuk mengelak tentang majoriti dia untuk menubuhkan kerajaan di dalam parlimen. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mengkritik speaker ini kerana speaker tidak nak buat undi percaya dan tak percaya. Inilah hakikatnya. Jadi jangan YB Ali Biju ni nak spin cerita lah. So dia nak mengatakan betul-betul benar-benar berniat jahat nih. Saya nak beritahu bahawa dia sendiri yang benar-benar berniat jahat. Karena kamu bersekongkol dengan kerajaan yang ada hari ini, yang dilihat oleh rakyat gagal menubuhkan kerajaan ini, dan kamu mengkhianati PKR. Kamu yang benar-benar berniat jahat. Kamu menang di Seratok itu kerana logo PKR, bukan kerana Ali Bijunya. Orang menyokong Ali Biju di Parlimen Seratok itu kerana orang ingin mengubah, kerana orang dah bosan dengan kepimpinan yang waktu itu PBB, yang mana hari ini GPS namanya. Orang dah bosan. Jadi mereka nak tukar kepada parti yang baru yang dilihat agak baik dan mungkin boleh membawa sedikit pembangunan. Tetapi kamu orang sudah mengkhianati mandat rakyat, yang mana rakyat Seratok hari ini kamu sudah bohong bahawa kamu akan bersama dengan kerajaan ataupun parti kamu. Tetapi apabila kamu menang, hari ini kamu berpaling tadah. Apalagi keluar kenyataan seperti ini. Ini adalah hakikat. Kenapa nak macam cacing kepanasan? Apabila kerajaan kamu nak jatuh, kamu menghentam ketua pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah tentu dah. Kamu nak kembali kepada PKR? Mungkin tidaklah. Diterima juga. Tetapi untuk mencukupkan majoriti selepas habis saja PRU ke-15 ataupun sebelum PRU ke-15, jangan lagi lah ambil dia ni. Karena menyusahkan. Geng-geng lompat parti ini. Sekarang ini, kalau dia nak menjadi calon di Sarawak,
nak menggunakan logo Bersatu. Kita pun lihat kepimpinan GPS pun dah mengkritik mereka-mereka ini. Jadi kalau mereka nak bertanding di Sarawak besok dengan menggunakan logo Bersatu, maka kita tahu laungan yang digunakan Bersatu dulu adalah Parti Melayu. Sekarang ini kamu nak pergi bertanding di Seratok, kawasan Iban, Dayak. Kamu nak menggunakan logo Bersatu, kamu menipu orang di sana, sampai ke Semenanjung, sampai ke pusat, kamu bersekongkol dengan kerajaan Melayu Islam ini. Tapi di Seratok kamu menipu rakyat di sana, kamu punya parti ini seolah-olah tidak mainkan isu perkauman. Tetapi hakikatnya di pusat, kita harus dengar. Ini kenyataan yang betul, bukannya saya pandai-pandai nak reka. Ini hakikat yang kita dengar dan kita lihat. Dan dia mengatakan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Yes, saya sebagai rakyat terima hakikat ini. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang, dan dia berhak, dan dia juga mempunyai majoriti untuk dia menubuhkan kerajaan. Kerana kita tahu dia sekarang ini mempunyai 107 sokongan. Yang ada yang kita lihat, yang dia umumkan sewaktu mereka tak dapat masuk kepada parlimen yang nak bersidang pada hari Senin, dibatalkan tu. So di sini kita lihat dia ada. Tetapi saya nak bagi tahu ke rakyat bahawa YB Ali Biju ni pula, dia ni bercita-cita nak jadi Ketua Menteri Sarawak. Sebab itu dia keluar daripada PKR ni dengan harapan dia membawa Bersatu itu ke Sarawak. Dan dia ingin menang kursi-kursi di sana, dan dia nak jadi Ketua Menteri Sarawak. Kerana dia menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim gila dan bercita-cita nak menjadi Perdana Menteri. Jadi saya juga mengatakan dia juga bercita-cita nak jadi Ketua Menteri Sarawak. Tetapi Anwar mempunyai kursi untuk dia nak bercita-cita. Ali Biju tak ada kursi, kursi dia sendiri. Kursi adun dia sendiri, kursi parlimen pun dia sendiri. Adun dan parlimen pun dia bertanding. Jadi dia nak bercita-cita nak jadi Ketua Menteri Sarawak dengan menggunakan logo Bersatu, yang mana rakyat Sarawak harus ingat bahawa Parti Bersatu kalau ada di Sarawak itu, itulah parti yang resis, yang mana dia tanamkan bahawa Parti Melayu Islam itu. Dan hari ini mereka-mereka ini, Ali Biju, Willy Mongin, mana lagi yang menyokong itu, mereka inilah bersekongkol. Saya bukan nak isu perkauman, tetapi kerana apa yang diperkatakan oleh pemimpin mereka yang ada dalam kerajaan hari ini, mereka menjual isu-isu ini yang mana tidak melihat kaum-kaum lain pun ada yang menyokong. Yang mainkan isu perkauman ini adalah mereka ini. Jadi hari ini saya cuma sampaikan kepada rakyat supaya tahu. Jadi itulah dia punya cerita bahawa dia mengkritik orang, dia tak sedar dia sendiri juga punya cita-cita. Kalau dia tak punya cita-cita, dia tak menjadi geng-geng skitul, menjadi pengkhianat, melompat parti kepada kerajaan yang ada hari ini. Karena cita-cita tinggi dia, yaitu ingin jawatan menteri, ingin gelaran, ingin projek, ingin peruntukan yang lebih, tidak sampai pun cerita-cerita ni. Tapi menyalahkan Ketua Pembangkang. Karena apa? Karena sekarang ini mereka dah tak ada tempat, tak ada dahan untuk berpaut. Saya yakin Pembangkang pun dah tak ada terima mereka. UMNO bagaimana dia nak masuk? Bersatu, itulah saya kata. Apakah GPS yang ada di Sarawak boleh menerima mereka? Karena hari ini GPS juga bergabung membentuk kerajaan mereka. Eloklah kamu dengan geng-geng kamu, geng pengkhianat itu. GPS dengan Bersatu. Nak conquer Sarawak. Bagaimana tu? Jadi, dia sendiri pun tersepit. Kali ini dia tersepit di sana. Saya tak tahulah kalau pengundi-pengundi dia masih lagi nak menyokong dia. Tetapi saya yakin bahawa pengundi-pengundi yang ada, yang baru hari ini, tidaklah bodoh sudah. Jadi, jangan cuba memainkan permainan politik yang sudah ketinggalan zaman. Jadi YB Sarawak ni jangan ingat anak Sarawak hari ini
sudah ketinggalan zaman, kamu orang coba nak menipu dengan permainan politik kamu yang mana kamu seolah-olah bercakap tidak sedar diri. Karena apabila kamu kritik orang, kamu juga mempunyai yang boleh orang kritik. Jadi itulah dia. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh timbalan menteri ini terhadap ketua pembangkang, dan saya sebagai rakyat menjawab dengan cara berpolitik juga karena dia cuba untuk memburukkan ketua pembangkang yang mana itu adalah bos lama dia. So itulah penyerahan saya. Thank you.